Sudah lama aku mengikuti siaran Adila di Radio Klasik ni. Bermula dengan mendengarnya secara tidak sengaja ketika aku memandu kereta membawa emak pulang ke kampung dari rumahku. Dalam perjalanan itu, emak meminta aku menukar siaran radio di dalam kereta. Kata emak, dia pening dengar lagu-lagu yang disiarkan di radio ketika itu. Dia minta aku tukar ke siaran Radio Klasik. Mulanya aku mengelak juga. Aku katakan pada mak bahawa aku tidak tahu berapa frekuensi Radio Klasik. Tapi mak aku lagi pandai, buat aku serba salah. Katanya, kalau adik aku, dia tekan je satu butang tu. Nanti pandailah radio tu cari sendiri. Mana siaran yang kita nak dengar, kita tekan sekali lagi butang tu. Alamak, rupanya adik aku pun dah terkena juga ya. Okeylah mak, demi mak, aku pun tekan saja butang auto search dan dapatlah frekuensi Radio Klasik di sepanjang perjalanan kami itu. Dapatlah mak mendengar siaran kegemarannya. Ketika perjalanan yang agak membosankan itulah rancangan Aku, Dia, Lagu ini berkumandang. Aku mengikuti tiap bait bicara suara penyampainya yang syahdu. Amat sesuai dengan cerita yang disampaikan. Penuh emosi dan mengheret perasaanku sama ke dalam warkah Adila itu. Aku jeling mak di belakang. Kusyuk sungguh dia mendengarnya. Sejak itu, aku pula turut menjadi pendengar setia. Pantang saja jam menunjukkan pukul 5 petang, pasti aku bergegas nak pulang dari tempat kerja. Tak mahu terlepas rancangan kegemaranku ini. Setiap hari, aku akan telefon mak mengingatkan dia tentang rancangan ini, takut dia terlupa. Bukan apa, kalau dia terlupa, nanti malam dia akan telefon aku untuk bertanya apa kisah Adila petang tadi. Sudah, aku pula yang kena bercerita padanya itu, ini, begitu, begini. Gitulah ceritanya. Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah, ku terlupa serata alam, inikah tanda cinta. Kau memberi senyuman rindu, ku tak dapat melupakanmu. Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja. Suasana sunyi, hanya terdengar kata dan lagu. Lagu teman hati, hanya bukti. Hanya itu kisah semalam, kisah menjadi satu ciptaan, kisah aku dia dan lagu, jangan dipisahkan. Suasana sunyi, hanya terdengar kata dan lagu. Lagu teman hati, hanya bukti. Hanya itu kisah semalam, kisah menjadi satu ciptaan, kisah aku dia dan lagu, jangan dipisahkan. Lama juga berlanjutan aktiviti kami dua beranak ni. Bila adik perempuanku Hana dapat tahu, dia mentertawakan aku. Tak sangka katanya
Aku ni nampak je macam rockers, tapi dalam hati ada taman. Kau ingat rockers tak ada hati dan perasaan ke? Macam itulah yang sering aku katakan pada adik aku kalau dia menyakat aku. Namun kenangan itu telah berlalu. Mak sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Jadi bila rancangan ini ke udara, aku pasti teringatkan mak. Semasa hayat emak, dia teringin sangat melihat aku berumah tangga dengan gadis pilihannya, Idayu, anak Pak Hashim, imam kampungku. Kata mak, Idayu sangat bersopan santun, berbudi bahasa, pandai masak dan pandai serba-serbi sebagai seorang wanita. Pakejnya memang dah lengkap. Setiap kali mak utarakan keinginannya itu, aku beri 1001 alasan pada mak. Macam-macam aku katakan bahawa aku belum sedia. Kewangan aku belum stabil. Rumah belum beli. Aku hanya ada kereta kecil dan murah. Pangkat pun tak seberapa. Kata mak, itu semua tak penting. Yang penting, aku rajin bekerja dan bertanggungjawab. Untuk mengelak, aku cakap pada mak, kalau tak ada duit mak, macam mana nak tanggung anak dan orang? Jadi mak pun diamlah untuk tempoh beberapa lama. Selamatlah aku bila balik kampung, mak dah tak tanya. Mujur juga mak tak pernah suarakan hasratnya itu pada sesiapa, kecuali aku saja. Bila aku beralasan, mak pun diam. Sebenarnya, aku bukan tak berduit ataupun tak berpangkat. Aku cuma nak berjimat, menabung untuk masa depan. Di bandar, aku dah punya rumah sendiri, kereta yang agak mewah juga, dan pangkat yang pada aku bolehlah kalau sekadar nak hidup senang di kota raya. Cuma aku tidak pula nak menunjuk-nunjuk pada orang kampung. Sesekali ada juga Idayu singgah ke rumahku, hantar lauk pauk kepada mak. Sedap juga masakannya, terutamanya kari kambing yang memang menjadi kegemaran aku. Selalunya aku akan makan sampai licin. Mulalah mak akan perli aku. Katanya kalau nak makan sedap macam tu selalu, kenalah kahwin dengan orang yang memasaknya. Aku senyum dan buat pekak saja. Habis cerita sampai di situ. Ibu, redup matamu, ku sebut namamu. Setiap nafasku, cinta yang engkau berikan. Terima kasih aku ucapkan, yang tiada sengaja
Ketika aku pulang semula ke bandar, aku merasakan suatu perasaan yang aneh. Amat syahdu. Terasa ada kerinduan di relung hatiku. Ada sesuatu menarik aku untuk pulang semula ke kampung. Tapi hari itu baru hari Selasa. Biasanya aku pulang pada hari Jumaat 2 atau 3 minggu sekali. Aku kegelisahan menanti hujung minggu. Tapi hujung minggu itu bukanlah giliran aku balik kampung. Ia giliran kakak keduaku menjenguk mak. Oleh sebab hati aku rasa lain macam, aku pulang juga petang Jumaat itu. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kedah terasa amat jauh sekali. Entah mengapa kali ini kurasakan seperti tak sabar-sabar untuk sampai ke kampung. Nak jumpa mak. Sebenarnya hati aku sangat rindu pada seseorang. Ya, aku rindu pada Idayu. Wajahnya yang ayu, tuturnya yang lembut, sama seperti yang selalu mak aku memujinya. Adakah aku sudah jatuh cinta padanya? Betul lah kawan-kawan aku kata. Cinta itu sangat misteri. Yang paling aku rindu ialah masakannya. Setiap kali aku pulang ke kampung, dia pasti hantar makanan ke rumahku. Agaknya, entah-entah, dia pun memang suka pada aku tak? Perasan pula aku ni. Masa aku sampai di rumah mak, hari dah jauh malam. Mak pun dah tidur. Jenuh juga aku ketuk pintu bagi salam untuk kejutkan mak. Bila mak buka pintu, dia sangat terkejut bila aku yang muncul, bukan kakakku. Bertalu-talu pertanyaan mak pada aku. Kenapa aku balik mengejut? Mak bimbang kalau ada perkara yang buruk berlaku. Untuk memadamkan pertanyaan mak, aku lantas bagi tahu terus terang. Mak, pinangkan Idayu untuk Syawal? Esok juga mak ya? Aku lihat wajah mak terkulat-kulat antara percaya dengan tidak permintaanku itu. Akhirnya, mak bersuara. Alhamdulillah, syukur ya Allah, kau perkenankan doa hamba-Mu ini. Terkedu aku mendengar doa mak. Patutlah, rupanya mak berdoa untuk dapat menantu yang baik untuk aku. Benarlah, doa ibu tiada hijab. Terbuka juga pintu hati aku ini seluas-luasnya untuk Idayu. Esok paginya, aku paksa mak, kakak dan juga abang iparku ke rumah Pak Cik Yaakob untuk merisik anaknya Idayu. Cuma, ada kabar duka yang mak bawa pulang sekembalinya dari rumah Idayu. Nanti bila berkesempatan, aku sambung lagi kisah ni ya. Hingga kini, aku masih setia dengan Radio Klasik. Aku, dia, lagu. Siapa bilang gadis Melayu tak